Dia Buta Akhir ni memanglah saya tak nafikan macam kita di Melaka pun. Betul. Kita memang ada sejarah tentang pahlawan-pahlawan Melayu kita macam Tun Fatimah, Tun Teja, Tun Perak dan kalau kita lihat yang mungkin paling dekat dengan kita Mak Kilau, Tok Janggut dan seumpamanya. Tapi bagi saya tentang pejuang-pejuang ini teras perjuangan mereka harus betul. Setengah-setengahnya filem itu memanglah filem itu untuk menarik minat dan memang mempunyai versi mereka sendiri, tapi versi sejarah kita harus kita tahu bahawa Mak Kilau, Tok Janggut perlawanan dia adalah perlawanan dengan penjajah. Kenapa dia lawan penjajah itu? Kerana sebenarnya adalah tentang soal hasil, tentang soal kekayaan negara kita, tentang soal cukai. Kerana hasil dipungut oleh pembesar, dipungut oleh penjajah. Penjajah bawa negara, pembesar bina kekayaan dia sendiri. Daripada zaman Tun Fatimah begitu, Tun Fatimah melawan pembesar-pembesar yang berlaku rasuah dalam sistem itu. Itu sebab kalau kita tengok perlawanan Melayu sebenarnya, pejuang-pejuang kita dulu bukan mudah disokong oleh rakyat. Kalau kita tengok Tok Janggut kan, setelah dia diumumkan sebagai penderhaka, dia dihukum oleh British. Siapa yang berikan dia title penderhaka? Dan ini sebenarnya adalah perlawanan kita. Sebab itu kalau kita lihat perlawanan kepada penjajah itu adalah perlawanan untuk memastikan kekayaan negara itu dipulangkan kepada rakyat. Ini sebenarnya perjuangan Mak Kilau, perjuangan Tok Janggut. Sebab itu kalau kita tengok dalam cerita Piramli dia kata apa? Piramli kata satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Inilah sebenarnya perjuangan Mak Kilau. Kerana ianya diambil oleh pembesar, diambil oleh penjajah, akhirnya yang tinggal kepada rakyat itu tak ada. Sebab inilah yang sepatutnya kita perjuangkan. Kita harus memperkayakan negara kita. Dan bila negara itu kaya, barulah rakyatnya, agihannya macam kita sebut tadi. Kalau kita mahu kek itu lebih besar, kek itu diberikan kepada golongan B40 itu besar, macam mana kita nak buat? Kita mesti membesarkan kek itu. Bagaimana nak membesarkan kek itu? Adalah dengan memperkayakan negara. Ketirisan. Macam tadi, pembahagian kepada pembesar dan juga negara kita tak ada penjajah, tetapi satu untuk engkau, satu untuk aku tu masih berlaku sehingga hari ini. Jadi ini sebenarnya perlawanan yang harus ada kepada, terutamanya kepada masyarakat Melayu dan rakyat dalam negara kita. Dan kalau kita boleh memberikan fokus ini, akhirnya kekayaan negara kita ini pergi kepada kita. Sebab itu kalau saya boleh lanjutkan sedikit, kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Dan kita boleh lihat pekesan kepada anak-anak kita. Saya tidak jadi masalah kepada saya kita dah ada ijazah. Dulu orang cari kita kerja di universiti. Sebelum masuk, belum keluar daripada universiti, syarikat-syarikat dah cari kita. Tapi anak kita hari ini, baru berapa minggu lepas saya jumpa ada seorang pelajar balik daripada New Zealand. Balik kat sini, dia dapat kerja, gaji dia RM2,000. Kita tahu pelajar gaji minimum RM1,500. Betul. Lepas tu gaji diploma berapa nak bagi? Jadi budak diploma sudah ambil tempat mereka yang gaji minima. Gaji yang sepatutnya diploma dapat sudah diambil oleh pelajar-pelajar ijazah. Jadi akhirnya pelajar SPM ni akan dapat memotong yang ada diploma, yang ada ijazah. Sebab apa? Sebab dia 5 tahun dah kerja lebih awal lagi. Orang tengah dengan berdasarkan kepada skill dan pengalaman dia. Jadi apa jadi pada sistem kita? Jadi bukan lagi menjadi satu kebanggaan. Itu sebab budak yang baru balik New Zealand ni, apa yang berlaku? Mak bapak dia suruh pergi balik New Zealand. Carilah kerja di sana daripada dia dapat RM2,000 di sini. Sebab dia bersaing dengan pelajar diploma dan juga pelajar SPM. Jadi sistem kita sudah jadi, boleh saya katakan dia sudah jauh ke belakang. Jadi ini yang harus kita lihat. Macam saya sebut tadi, teras-teras untuk berubah negara adalah negara ini harus kita pastikan dia menjadi negara yang kaya. Kekayaan negara ini tidak boleh dibagi-bagikan pada kelompok-kelompok tertentu. Macam tadi disebut pada Felda, ada sedikit persoalan saya lah pada malam ini pada Felda. Macam tadi disebut tentang Felda, orang Felda sudah berubah. Ramai orang tidak tahu, di kala Felda dibuka, Felda itu adalah kawasan hutan. Dan Felda pada mula dia dibuka, dia adalah kawasan yang kaya raya. Sebab apa? Sebab di situlah balak ada di Felda-Felda itu. Kaya. Di mana perginya balak-balak di Felda itu. Sehingga kan orang Felda pada mula-mula buka Felda itu, dia terpaksa berhutang dengan Felda. Betul. Kalau tidak, diberikan kepada siapa? Kepada ketua-ketua bahagian lah, yang mengambil keuntungan daripada
daripada Felda di awal lagi. Sepatutnya Felda hari pertama lagi orang Felda dah kaya dah. Sebab apa? Sebab dia ada dapat 10 hektar hutan balak. Jadi ini sebenarnya yang harus kita sedar. Dan mereka tak kisah bagi saya pakai tanjak ke pakai apa, tapi kita harus di landasan yang betul, pemikiran yang betul, dan kita harus berjuang untuk kembalikan balik kekayaan negara kita kepada siapa? Kepada rakyat. Itu saja. Adapun siapa, masing-masing akan ada haknya. Sama ada dia pembesar, sama ada dia pemimpin, tetapi rakyat yang secara majoritinya yang memerlukan keperluan kehidupan itu, dan itu menjadi tanggungjawab kita semua untuk kita perjuangkan. Wallahu a'lam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.